Jadi bersama dengan saya di dalam Webex ini Profesor Emeritus Dr. Muhammad Shukri Saleh. Prof, terima kasih banyak Prof sudi untuk berkongsi ilmu dan juga tarbiyah Prof bersama kami pada setiap bulan, dan hari ini telah sampai untuk kami mendengar tarbiyah Prof. Saya ada satu soalan Prof untuk saya ajukan kepada Prof, untuk Prof kongsikan kepada kami sebagai satu ilmu bimbingan nasihat buat kami, khususnya kamilah yang akan meneruskan legasi kepimpinan dan juga pentadbiran ISDAF, insyaAllah. Prof, semua orang insyaAllah, warga ISDAF khususnya, walaupun mereka telah pun alumni, walaupun mereka masih lagi pelajar aktif di ISDAF, saya yakin semua orang menyedari dan mengetahui bahawa Prof Emeritus Dr. Muhammad Shukri Saleh merupakan pengasas ISDAF. Beliau memegang tampuk kepimpinan sebagai pengarah ISDAF dalam satu tempoh yang lama, dan saya yakin kepimpinan Prof sebagai pengasas disaksikan oleh legasi kepimpinan ISDAF ataupun para pensyarah ISDAF yang lebih awal seperti Profesor Madya Dr. Sukaina, Profesor Madya Dr. Shukri, dan kami generasi pelapis yang datang daripada RLKA seperti Dr. Syahir, Dr. Syakir, Dr. Wan, saya dan Dr. Muni, Dr. Azwin, Dr. Syariza. Kami meneruskan untuk memegang ataupun mengendalikan ISDAF ini, khususnya untuk program-program akademik. Jadi bermula dengan pembinaan ISDAF sehinggalah Prof bersara, kami menyaksikan tentang kepimpinan Prof, dan kami sendiri telah melihat Prof telah menggerakkan ISDAF dengan momentum yang daya, satu daya pendorong yang cukup mantap dan juga konsisten. Ya, ini memang kami sendiri dapat melihat dari tahun ke tahun Prof memegang kepimpinan dan juga meneraju ISDAF dengan begitu mantap dan juga konsisten. Jadi Prof, soalannya di sini, bagaimana kami yang menjadi legasi ataupun yang akan meneruskan kepimpinan ISDAF ini, kami yang tinggal ini, untuk dapat melestarikan momentum yang telah Prof tunjukkan dahulu. Boleh Prof untuk soalan saya ini? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim. Terima kasih Dr. Azrin, Timbalan Pengarah ISDAF, yang saya kasihi pengarah ISDAF, Profesor Madya Dr. Syahir dan kawan-kawan pensyarah, anak-anak pelajar semua, dan juga kawan-kawan ISDAF yang walaupun tidak secara rasmi bersama dengan ISDAF, tetapi masih mengikuti program-program yang dianjurkan oleh ISDAF. Alhamdulillah, soalan tadi saya rasa berkenaan dengan momentum, ya, bagaimana menkonsistenkan ataupun melestarikan momentum ISDAF ini, ya. Barangkali untuk itu kita cuba faham sedikit apa yang dimaksudkan dengan momentum. Secara mudahnya, momentum itu maksudnya daya pendorong, apa yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu, iaitu elemen-elemen yang mendorong sesuatu yang kita usahakan. Misalnya, apa dia yang mendorong kita membuat penyelidikan, apa dia yang mendorong kita untuk menulis tesis dan penerbitan. Dan malah dalam setiap kehidupan manusia ini ada daya pendorongnya, ada momentumnya. Dan momentum ini boleh jadi konsisten, terus saja. Artinya kalau kita menulis tesis, membuat pendidikan, kita sentiasa secara konsisten meneruskan apa yang kita lakukan itu. Tetapi kadang-kadang dalam pengalaman kita ada juga momentum ini dia turun, boleh turun juga, ya. Dan kadang-kadang dia naik semangat itu, dia momentum tu lagi kuat lah. Dan kebanyakan daripada kita biasanya momentum tu jadi kuat apabila last minute. Kebanyakannya, ya, apabila katalah ada deadline, ada 2 hari lagi kita kena selesaikan, masa tu momentum tu cukup kuat untuk menyelesaikan tugasan kita.
ketika itu tak kira dah kualiti bagus tak kira dah. Yang pentingnya ialah selesai kerja untuk diserahkan kepada pihak yang patutnya kita serahkan. Jadi gitulah. Momentum ni seumpama iman lah, dia turun naik ya. Dia konsisten, boleh turun dan boleh naik. Jadi apabila kita nak pastikan bahawa momentum tu konsisten, ya, tak turun, dan kalau boleh naik, maka banyaklah benda-benda yang perlu kita fikirkan. Dan ini semua adalah sangat bermanfaat untuk istaf. Kalau kita tengok bila momentum turun, biasanya momentum turun ini atas pelbagai sebab. Misalnya kita menulis tesis tapi kita tinggal lama dah tak tulis kan, ataupun menulis artikel lama kita tak menulis. Nak start balik tu, momentum kita itu agak susah. Macam kita naik basikal kan, kayuhan pertama tu agak susah, berat. Tetapi bila dah jalan tu, momentum dia konsisten saja. Ya, sama juga lah naik kereta, kena masuk gear 1 dulu, kemudian gear 2, kemudian barulah kepada gear yang sempurna untuk terus berjalan dengan laju gitu ya. Jadi banyak perkara yang membuatkan kita turun itu ya, momentum kita, sebab kita tak buat secara istiqamah. Tapi kalau kita menulis secara istiqamah, setiap hari kita paksa diri kita menulis, katalah kita masa sejam, tak kira lah 1 ayat 2 ayat, kita tulis juga, nanti insya-Allah momentumnya akan naik. Dan kalau dah okey, kita konsisten dan kita boleh menulis secara lancar insya-Allah. Ya, jadi momentum tu banyaklah terganggu dengan macam-macam perkara lah. Kadang-kadang kita duduk tengah momentum bagus, tengah menulis apa semua tu, tiba-tiba ada gangguan lain. Kita tinggalkan perbuatan tu kerana nak buat benda yang lain, kerja lain yang lebih urgent. Nak patah balik tu, nak buat kepada momentum tu, dia kadang-kadang mengambil masa juga ya untuk dapat the mood, dapat feeling balik tu, dapat feeling balik tu. Macam kita nak semayang juga, kita boleh semayang tapi nak dapat feeling untuk semayang tu, dia kena ambil masa juga. Sebab itu ada setengah kumpulan, setengah orang, sebelum masuk waktu semayang, mereka dah ada di tikar semayang, mengambil mood untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu juga dengan momentum dalam kita melakukan sesuatu itu, kadang-kadang kita perlukan mood. Barangkali ada dalam kalangan kita tu melihat saya punya TikTok ke ataupun Facebook saya ya, ada satu yang terbaru ya, antara yang terbaru ya, ialah saya tulis kalau tak silap mengambil mood untuk menulis. Saya pergi kepada kedai buku, tengok buku-buku, dan kalau terjumpa dengan buku yang kita kenal penulisnya, mood dia datang balik. Dia dah menulis ni, kenapa aku tak boleh tulis? Jadi dia naik mood gitu. Dan dengan itu insya-Allah, maka bila mood dah ada, dah ada kehendak, maka momentum kita akan berjalan. Begitulah ya. Kadang-kadang kita sakit, terganggu moodnya kita punya momentum, kadang-kadang sibuk dengan ahli keluarga, kadang-kadang sibuk nak cari keuangan dan sebagainya. Itulah yang mengganggu. Jadi kalau saya fikirkan balik, masa saya bangunkan istaf dahulu, kalaulah sekiranya Dr. Azrin dan kawan-kawan nampak bahawa momentum membangunkan istaf itu semacam mantap dan konsisten, barangkali ya, kerana apa yang kita usahakan pada ketika itu adalah secara berterusan dan istiqamah. Itu dua perkataan. Yang pertama berterusan setiap hari dan dilakukan itu secara istiqamah. Jadi dia tidak terganggu dengan tribulasi, misalnya ada ujian-ujian lah yang menyekatkan, kadang-kadang kita rasa down dengan pelbagai benda lah. Kadang-kadang orang atasan tak setuju dengan apa yang kita cadangkan, kadang-kadang orang bawahan juga tak setuju dengan apa itu, dan macam-macam lagi tribulasi itu. Tapi itu semua dijadikan baja untuk terus untuk melahirkan keterusan ya, ataupun kesinambungan dalam usaha kita itu secara istiqamah. Misalnya saya bagi contoh ya, mula-mula bila nak buat tu, kita buat projek penyelidikan. Saya masih ingat projek penyelidikan kita buat tanpa putus. Setiap masa mesti ada projek penyelidikan yang kita lakukan. Kalau di peringkat individu, saya sentiasa ada short term grant. Sebab saya nak bina satu bidang yang baru, saya kena buat banyak penyelidikan. Jadi mula-mula katalah nak tengok apa
tentang teori pembangunan konvensional, apply satu grant dan kaji semua tu, kemudian nak bina pembangunan Islam, habis satu grant, sambung selesai. Itu saya buat secara individu sebab saya tak mau pemikiran saya diganggu oleh kawan-kawan lain. Tetapi pada masa yang sama ada juga penyelidikan yang kita lakukan secara kolektif. Tapi kolektif sekarang ini agak berbeza daripada yang dulu yang saya lakukan itu. Barangkali ada sedikit perbezaan daripada apa yang kawan-kawan kita buat kat ISTEF sekarang ini. Macam dulu ni, kalau apabila kita ada satu tajuk penyelidikan, saya kumpulkan kawan-kawan yang berminat untuk membuat penyelidikan itu dan kita bincang sama-sama apa yang kita nak lakukan. Kalau telah mendapat persetujuan, barulah kita tulis proposal. Dan selepas itu, bila ada perkembangan, pembagian dan sebagainya, kita selalu berkumpul. Dan apabila dapat grant pun, kita selalu duduk, berbincang dan memberikan tugas-tugas kepada ini. Dan kalau pergi conference, kita aturkan siapa nak pergi ke mana, siapa yang nak pergi ke ini. Dan kalau sekiranya nak buat fieldwork, gitu juga kita aturkan. Jadi kalau kita tengok sekarang ni, saya perhatikan dia agak berbeza sikit. Sebab walaupun grant itu secara kolektif, tetapi kerja nampak macam individualistik. Biasanya bila nak apply grant, dan biasanya dalam masa yang singkat, jadi ketua penyelidik nanti akan buat bertukus lumus menulis penyelidikan. Kemudian diserahkan, baru dibagi tahu kepada ahli, saya masukkan nama Prof, saya masukkan nama Prof yang mana, okey. Saya pun tak tahu apa yang ditulis, yang diproposkan. Kemudian dinilai, baru patah balik kat saya. Saya tengok, saya pun tak tahu macam mana nak bagi lah. Dan begitulah. Dan tambah lagi apabila dapat grant, kita ahli grant tidak diajak untuk berbincang. Tengok-tengok, ketua penyelidik pergi conference kat situ. Kita tak tahu pun. Tengok ada 2 orang ahli yang pergi buat fieldwork. Kita ahli penyelidik yang lain tak tahu. Tiba-tiba tengok berjumpa dalam Scholar, Google Scholar ada artikel ketua penyelidik kita yang terbitkan artikel dengan pelajar. Jadi terkejut-terkejutlah. Jadi saya rasa itu dia tidak mempamerkan kolektiviti kita dan juga jemaah kita. Kalau itu boleh diperbaiki kan nanti insya-Allah secara istiqamah nanti momentum kita negara ini. Sebab dia akan membawa kepada gangguan kepada momentum. Sebab katalah contoh, saya jadi ahli, tiba-tiba ketua pergi buat fieldwork, saya tidak diberitahu, saya tidak diajak bersama. Jadi sedikit sebanyak sebagai manusia biasa, dia jadi down lah sikit. Kita rasa, macam tu kan dia buat kan. Kemudian ada publication, kita tak terlibat. Tambah lagi proposal pun tidak dibincangkan dengan kita dan sebagainya. Jadi kita tak rasa ni. Dan itu sedikit sebanyak akan menghakis momentum individual yang mengalami keadaan yang sedemikian ketua. Jadi kena baiki, saya rasa dia kena baiki ya. Dulu pun sama jugalah bila menerbitkan dapatan-dapatan kajian dan pemikiran dari masa ke semasa. Terbitkan pemikiran-pemikiran baru daripada dapatan kita. Dan dapatan kita dibentangkan kepada ahli-ahli penyelidik semua untuk mendapat konsensus dekat tentang apa yang kita tahu, tentang apa pemikiran baru yang kita nak sampaikan, yang kita nak tulis dan sebagainya itu. Jadi itu semua dilakukan sama ada dalam bentuk artikel popular, sehinggalah dalam bentuk kertas kerja, dalam bentuk laporan, dalam bentuk artikel jurnal, malah dalam bentuk buku sekalipun. Ya. Dan dulu juga boleh kenang-kenangkan balik, kita memperkenalkan bidang baru, memperkenal dan menawarkan bidang baru, pengurusan pembangunan bertraksi Islam. Jadi untuk membina bidang baru itu kita kena istiqamah sungguh, membuat penyelidikan dan pembinaan itu dilakukan secara istiqamah. Sehingga lahirlah apa yang kita panggil sebagai pengurusan pembangunan bertraksi Islam itu. Dan kita nampak ISTEF dulu mencipta track record. Cuba mencipta track record secara bersungguh-sungguh dengan meluaskan visibility ISTEF itu sendiri. Meluaskan visibility. Kalau kita buat aktiviti yang kecil pun, kita akan isytiharkan. Pada ketika itu tak adalah media sosial dan sebagainya, kita akan gantung banner-banner kita di seluruh kampus, di sekitar kampus di mana orang dapat tumpu dan orang tahu.
tentang kewujudan ISTEF pada ketika itu, walaupun ISTEF hanyalah merupakan satu kumpulan penyelidik saja, ya, ataupun selepas itu pusat maya lagi lah kita ni, dan kita tak ada tenaga pun pada ketika itu. Staff admin kita pun tak ada. Jadi apa yang kita buat, para pensyarah dan juga para pelajar kita lah yang buat gantung banner, panjat tiar dan sebagainya itu untuk tu, supaya dari masa ke semasa ada visibility ISTEF itu, ya. Dan kita membuat sangat kerap sehingga orang di kampus lain pun, kampus misalnya di engineering campus pun, dia tahu akan kejutan ISTEF itu, kerana bila pergi masjid nampak poster ISTEF. Bila pergi ke ini ke mananya ke desa nampak. Bila naik kereta di caban-caban tu, di simpan-simpan jalan nampak program ISTEF. Tapi sekarang saya rasa lagilah lebih boleh kita buat, kerana kita ada media sosial, kita ada pentadbir USM kan yang boleh kita kirimkan. Dan kalau kawan-kawan tengok sekarang, tak banyak sangatlah iklan ataupun aktiviti ISTEF yang dikirimkan kepada pentadbir email itu, ataupun kepada berita-berita, sama ada berita yang ditulis oleh MPRC ataupun benda lain. Kalau kita tengok setengah pusat pengajian lain, walaupun dia buat event yang kecil, misalnya baru ni satu pusat pengajian buat, dia panggil Gala Night and Awards, Awards and Gala Night, ya. Dalam kalangan mereka saja, tapi MPRC cover benda tu. Dan sekarang ni kita nampak bagaimana MPRC melalui Facebook sentiasa dari hari ke hari menyiarkan berita-berita aktiviti-aktiviti di USM, dan saya rasa kita patut ambil peluang inilah untuk meningkatkan visibility ISTEF. Sama juga dengan misalnya Waitakung kan, Waitakung kita kirimkan ini kepada dalam kalangan kita saja, dan tidak kepada pentadbir email, pentadbir USM. Dulu kita buat pentadbir kepada pentadbir USM, kita dapati banyak sambutan daripada orang luar. Tapi apabila kita tumpukan hanya kepada orang kita saja, sudah tidak ada penambahan orang yang mengikuti, yang menyertai Waitakung setiap hujung minggu itu. Malah dalam kalangan kita sendiri pun dah kurang. Nah, itu jadi visibility itu kita tak nampak. Tapi dulu, ya, momentum itu terus berjalan sebab kita nampak bahawa sebab kita istiqamah dan berterusan, dan membina track record, dan juga meluaskan visibility ISTEF itu dalam pelbagai cara. Walaupun banyak tribulasi, banyak ujian-ujian yang Allah kirimkan, tetapi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat membina intipati momentum ISTEF dengan begitu rupa. Ya. Dan kalau kita tengok, kita dapat simpulkan bahawa momentum ISTEF ini ada intipatinya. Apa intipati momentum ISTEF itu? Intipatinya adalah sebab ada perkara yang hendak diperjuangkan dan dicapai. Terutamanya kita nak runtuhkan pemikiran pembangunan Western ethnocentric. Kita nak runtuhkan itu, dan kita nak bangunkan pembangunan bertransfer Islam dari dalam acuan paradigma Islam sendiri. Itu kita punya pertama. Jadi kita ada benda yang kita nak perjuangkan, dan ada benda yang kita nak capaikan. Sekarang saya tak tahulah, ya, dalam kalangan pensyarah ISTEF, dalam kalangan warga ISTEF ini, adakah jiwa perjuangan? Apakah ditanam jiwa perjuangan itu dalam kalangan warga ISTEF? Bila saya ikuti pengajian Selasa ke, ikuti tazkirah ke, ikuti apa-apa syarahan ke, jarang-jarang kita dengar perkataan perjuangan sekarang ini. Jarang-jarang. Saya tak tahulah, takut ada yang ketika saya tak ada disebut, wallahualam. Tapi ketika saya ada, saya dah perhatikan, ya, berapa patah perkataan ataupun berapa kali disebut perkataan perjuangan. Nampaknya jarang-jarang ada. Sama ada dalam pengajian Selasa ataupun di mana-mana pun, jarang-jarang disebutkan tentang perkara itu. Jadi saya ingat,
Kalau tak ada itu, maka dengan sendirinya intipati momentum istaf sudah kekurangan, sudah kekurangan. Dan kita hanya mengajar, manakala pelajar hanya belajar untuk mendapat degree itu saja. Jadi momentum itu begitu sajalah ya. Bila saya kenang-kenangkan balik, intipati momentum ini tak mungkin dapat dicapai kecuali staff ini memiliki dua perkara. Dua perkara yang mesti staff ada untuk melestarikan momentum. Untuk melestarikan intipati momentum itu. Yang pertama ialah tapak paksi yang kukuh. Kena ada tapak dah. Tapak kepada momentum itu. Momentum tadi kita sebut daya pendorongan. So, kena ada daya pendorong yang kukuh. Yang kedua, kena ada roda tenaga. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya flywheel. Yang berpusing. Yang berpusing dengan laju. Yang berpusing dengan laju ya. Umpamanya misalnya, ingat tak? Dulu di Malaysia dalam tahun 2007, kalau kita pergi ke Taman Tasik Titiwangsa di Kuala Lumpur, kita nampak ada roda ya, ada roda besar itu yang dipanggil Eye on Malaysia. Eye on Malaysia 2007. Apabila masuk 2008, Eye on Malaysia itu dipindahkan ke Melaka. Tapi di Melaka, Eye on Malaysia itu wujud hanya 2 tahun, 3 tahun lah. Sehingga 2010 lepas itu dah tak ada dah. Kenapa? Wallahualam. Tapi bila kita bercakap tentang flywheel ataupun roda tenaga ini, flywheel ataupun roda tenaga ini, maka kita boleh ingat, kita boleh bayangkanlah Eye on Malaysia di Tasik Titiwangsa dan di Melaka itu. Tinggi dia 60 ataupun hingga 62 meter. Dan bila kita naik atas itu, kita berpusing, kita boleh nampak 360 degree sekeliling itu sejauh 20 km. Sejauh 20 km. Jadi, itu roda tenaga ya, Eye on Malaysia. Kalau di London dia juga ada London Eye. London Eye ini ditempatkan di tepi Sungai Thames di London. Tinggi dia lebih tinggi, 2 kali ganda daripada yang di Malaysia punya. Tinggi dia 135 meter. Dan dia dapat melihat pandangan panoramik sekeliling London itu sejauh 25 km. Dan dia berpusing. Kita naik atas dia pusing. Jadi kita boleh tengoklah ya, turun, naik, berpusing. Dan begitulah, itulah yang kalau kita boleh bayangkan apa yang saya maksudkan dengan roda tenaga. Jadi dalam memastikan berpusingnya momentum kita itu, kita umpamakan macam flywheel, itulah roda tenaga kita itu yang memusingkan. Dan yang memusingkan itu adalah intipati momentum. Intipati momentum itu. Tapi kalau sekiranya tak ada tapak yang kukuh untuk flywheel itu, dengan sendirinya flywheel itu akan jatuh roda tenaga itu. Sekuat mana pun, selaju mana pun roda tenaga itu berpusing, akhirnya dia akan jatuh. Jadi tapaknya kena ada. Dan tapak sebagai paksi kepada flywheel itu kena kukuh. Jadi kalau kita tanya, Steph ini flywheelnya apa? Tapak flywheelnya yang apa? Kita selalu sebut-sebut ya. Berkenaan iman dan takwa. Berkenaan rasa bertuhan dan rasa kehambaan. Itulah tapak kepada flywheel kita ya, untuk memastikan momentum kita berpusing secara lestari, secara mampan ya. Kemudian mungkin ada orang tanya pula ya, kalau tapaknya itu iman dan takwa, rasa bertuhan dan rasa kehambaan, flywheelnya itu sendiri apa pula? Flywheel itu sendiri ialah mardatillah. Ini yang memastikan selaju mana momentum kita akan berpusing. Ya, selaju mana flywheel momentum kita itu akan berpusing. Itu mardatillah. Sebab kalau kita tidak ada cita-cita untuk mendapat mardatillah, momentum kita akan jadi slow, akan mungkin berhenti. Tambah-tambah lagi kalau diuji, kita diberi beban yang berat. Kalau kawan kita tidak diberi beban, ya contoh ya, kita dipaksa melakukan sesuatu, sedangkan orang lain tak dipaksa begitu. Tengok tesis kita bagus, tesis kita sentiasa diconteng oleh penyelia,
Manakala orang lain nampaknya tak cantik begitu. Jadi itu semua mengganggu momentum kita sebab kita melakukan kerja itu tanpa flywheel yang betul, iaitu mardatillah. Jadi secara kesimpulannya, tapak kepada flywheel itu kita selalu sebut-sebut iman dan takwa, rasa bertuhan dan rasa kehambaan. Manakala flywheel itu sendiri ialah mardatillah. Kita dah buat itu semua untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi secara mudahnya kalau berdasarkan kepada ini, maka barangkali kita boleh rumuskan kalau kita mahu melestarikan momentum istaf ini, maka pertamanya kita kena perkukuhkan tapak flywheel kita sungguh-sungguh. Kena perkukuhkan iman dan takwa, kena perkukuhkan rasa bertuhan dan rasa kehambaan, kena ditekankan secara istiqamah, bukan saja ditekankan tetapi diamalkan secara istiqamah. Kalau kita lihat sekarang ini, saya tak tahulah sama ada benda-benda ini semua ditekankan ataupun tidak, diamalkan ataupun tidak. Kalau dulu anjur istaf itu, kita tengok kalau orang lelaki semua ni kan, kita pergi solat berjemaah zuhur di masjid USM. Tapi asar kita solat berjemaah di anjur istaf. Tapi setelah PKP itu nampaknya benda ini dah tak berjalan. Tapi sekarang PKP dah tak ada, tapi nampaknya jarang-jarang berjalan juga. Kalau dulu ada solat hajat, ya, secara fizikal kawan-kawan kita datang. Awalnya di masjid, kemudian sekarang di anjur istaf. Tapi sekarang ini apabila ada kawan-kawan kita yang nak viva, yang datang secara fizikal ni tak ramai. Tak ramai. Yang konsisten istiqamahnya nampak pengarah kita sajalah. Dr. Syahir ada, ya. Kemudian calon, kemudian adalah seorang dua orang yang lain lagi. Jadi kita nampak sekarang ini, kita nampak persoalan tapak flywheel itu sudah rapuh. Sekarang ini sudah rapuh. Dia tak sekuat dulu lagi. Bercakap mungkin dalam tazkirah kita bercakap tentang benda itu, dalam tarbiyah kita bercakap tentang benda itu. Tapi dalam amalan nampaknya banyak perkara yang dulu kita lakukan, sekarang dah tak ada sangat kita lakukan. Jadi artinya kita telah menghakis tapak flywheel momentum kita itu sendiri. Dan saya bimbang takut tapak ini hancur. Kalau tapak ini hancur, maka saya bimbang momentum terhenti. Momentum terhenti, ya. Dalam soal ini barangkali kita boleh ambil contohlah. Kebetulan saya sedang membaca buku yang bertajuk Bezonomics. Ni ya, Bezonomics. Tak tahu tak nampak ke tak? Boleh nampak tak, Azri? Boleh, Prof. Ya, boleh, ya. Bezonomics ini dikarang oleh Brandon Mind yang menceritakan tentang Jeff Bezos punya approach to economics. Macam mana Jeff Bezos ni, dia ini adalah merupakan founder kepada Amazon. Amazon ini adalah merupakan syarikat yang antara yang terawal dalam membuat shopping secara online dan sebagainya itu. Selain daripada kalau di China Alibaba kan, kalau di Amerika ni Amazon lah. Jadi buku ini menceritakan bagaimana Jeff Bezos ini membina dia punya flywheel, membina dia punya momentum, ya. Barangkali walaupun entiti kita agak berbeza, kita punya ni, kita istaf ini ialah akademik, dia syarikat perniagaan kan. Tapi saya rasa sedikit sebanyak kita boleh ambil contoh dan barangkali belajar daripada kaedah mereka ini. Walaupun mungkin ada bertanya juga, awak ambil kaedah orang kafir kan, kaedah bukan Islam. Tapi kita tengoklah mana yang boleh diambil, cuba ambil supaya kita boleh gunakan pengalaman Amazon ini untuk kita applykan di istaf, ya. Tapak flywheel kepada Amazon, kalau mengikut buku ini, yang pertamanya yang paling penting sekali, dia kena buat pelanggan gembira. Dia ada customers dia kan. Jadi dia kata Jeff Bezos ini berkata bahawa dalam perniagaan kita kena buat pelanggan kita gembira sentiasa. Caranya macam mana? Caranya very simple saja.
iaitu kita kena buatkan hidup mereka itu murah, cheaper. Maknanya dalam perbelanjaan mereka, mereka boleh hidup dalam keadaan barang-barang murah dan sebagainya dan mudah untuk mereka untuk mereka shopping, untuk mereka beli. Jadi sebab itu Amazon mencipta online itu, kemudian orang boleh beli, dia bermula dengan jual buku aja. Kemudian selepas itu dia membuat banyak macam-macam perniagaan sehingga dikatakan masyarakat Amerika itu telah di Amazonize-kan. Jadi hidup mereka dah jadi macam hidup dikontrol oleh Amazon. Misalnya contoh, mereka masuk dalam kedai Amazon, tak payah buat apa-apa pun, pergi pilih barang apa yang dia nak, ambil barang, dia keluar, balik rumah, nanti tengok dalam kad dia, dalam bank dia, telah dipotong harga itu. Macam mana dia buat? Mungkin ada sensor dan sebagainya. Automatik dia tak payah ambil kad, pergi dekat kaunter, swipe dan sebagainya. Tak ada. Ataupun ambil scan, dia panggil apa? QR code dan sebagainya. Tak ada. So, masuk dalam kedai Amazon, ambillah barang apa yang kita nak, bawa keluar, nanti automatik akan dipotong dalam kita punya account bank kita. Jadi hidup senang. Dia sama jugalah, misalnya bangun pagi tak ada makanan, dia boleh order je sekejap sampai. Begitu masyarakat Amerika telah di-Amazonize-kan oleh Amazon itu sendiri. Jadi dan barang-barang dia pun murah dan dia memudahkan kehidupan orang-orang Amerika. Walaupun adalah benda-benda yang negatif yang dikritik oleh orang, tapi itu kita nak tengok yang positifnya dulu. Jadi kalau kita bertanya Steph, siapa pelanggan kita? Yang dikatakan pelanggan itu. Tapi pada masa yang sama, apakah kita ada prasarana, kita ada suasana yang memudahkan tapak flywheel tadi. Kan tadi kita kata tapak flywheel kita ialah iman dan takwa, rasa bertuhan dan rasa kehambaan secara ini kan. Jadi persoalannya kalau kita nak perkuatkan tapak flywheel kita tadi, apakah prasarana kita cukup? Apakah suasana kita cukup? Dalam iman dan takwa, rasa bertuhan, rasa kehambaan dan sebagainya itu. Dan apakah kita lakukan itu semua secara inovatif? Jadi pada pandangan saya rasa tidak cukup hanya dengan tarbiyah, tidak cukup hanya tazkirah, tidak cukup hanya dengan kuliah, tidak cukup hanya dengan cakap-cakap sahaja. Tetapi yang boleh kita buat itu, kita kena iringkan dengan amalan, memudahkan, mengadakan, menyediakan prasarana dan mewujudkan suasana prasarana itu untuk amalan praktikal daripada apa yang kita sebutkan dalam kuliah, dalam tazkirah, dalam tarbiyah dan secara praktikal. Masa dulu kita buat kan, antara contohnya yang paling kita ingat ialah kita musafir. Kita musafir itu untuk menguatkan tapak momentum kita itulah. Nak menguatkan tapak flywheel kita itu, kita musafir. Supaya apa? Ada suasana, ada tarbiyah tapi ada amalannya. Kita buat camp-camp. Ada tarbiyah, ada tazkirah, ada amalan-amalannya secara praktikal. Jadi sekarang saya nampak yang praktikal ni kurang. Alhamdulillah pengajian Selasa berterusan. Tazkirah sebelum kuliah berterusan. Tapi praktikalnya di mana Di mana? Tak ada. Itu yang pertama yang Amazon buat. Yang kedua, dia tetapkan falsafah dia, perniagaan dia itu mestilah customer centric. Dan mestilah berorientasikan jangka masa yang panjang, long term oriented. Dan yang ketiganya, mesti gemar untuk invent ataupun mesti gemar untuk sentiasa mencipta benda baru, Ini agak berbeza daripada syarikat-syarikat lain. Sebab syarikat-syarikat lain pada ketika itu banyak fokus kepada kompetitor dia daripada kepada customer dia. Jadi syarikat lebih aware, lebih conscious tentang kompetitor dia.
tentang kompetitor. Misalnya macam katalah Maidin, ataupun Giant, ataupun Tesco, ataupun Lotus, antara satu sama lain mungkin dia lebih jaga bagaimana berdepan dengan competitors dia antara satu sama lain itu daripada customer dia. Tapi saya lihat satu video oleh Datuk Seri Amir Maidin yang pengasas kepada supermarket Maidin itu, strategi dia cukup cantik. Saya rasa dia juga bersifat customer centric rather than competitor centric. Dan kalau syarikat lain ni bila kerja, mereka duk fikir bagaimana boleh mereka mendapat keuntungan dan memberi dividen dalam masa 2 ataupun 3 tahun cepat. Jadi kalau tak dapat dalam masa 2-3 tahun, dia tak dapat bagi dividen yang tinggi kepada dia punya pelabur ataupun stakeholders dia, maka dia akan berpindah kepada benda baru. Dia akan venture dalam benda yang baru pula, kepada benda lain. Dia tak ada istiqamah, dia lompat-lompat. Dia tak ada istiqamah. Jadi depa ini, syarikat-syarikat lain ini lebih berminat dengan followers dia daripada dengan inventors. Sedangkan Amazon lebih tumpukan kepada inventors, orang yang mencipta. Orang yang mencipta daripada followers dia ke daripada apa. Jadi barangkali kita nak tanyalah kan, Steph ni macam mana ya? Steph ni kita nak buat macam mana ya? Jadi saya rasa kita kena ada cara inovatif untuk perkukuhkan tapak flywheel kita itu. Yang pertama yang kita kena buat, kena kenal pasti siapa pelanggan Steph sebenarnya. Apakah pelajar kita? Apakah collaborator kita? Apakah pelanggan? Siapa dia? Siapa dia? Itu kita kena define supaya nanti kita berorientasi kepada pelanggan kita. Kepada pelanggan kita. Dan definitely lah pelanggan ini ialah satu istilah yang digunakan dalam syarikat perniagaan. Tapi kalau dalam istilah kita kena fikir siapa sebenarnya murid kita, siapa sebenarnya pengikut kita ataupun hawariun kita, supaya dengan itu kita boleh memanfaatkan itu semua dan juga memberi perkara-perkara yang positif untuk mereka manfaatkan. Jadi kena pastikan itu. Yang pertama, kita kena rancang secara jangka panjang. Apa plan jangka panjang kita? Dalam masa 5 tahun apa kita nak capai? Dalam masa 10 tahun apa kita nak capai? Orang lain pun buat juga begitu kan. Tapi Steph saya tak tahu dah ada ke tak rancangan jangka panjang. Rancangan macam yang saya dengar setakat ini, kita diminta untuk buat high SOE kan, high COE ya. High SOE itu kita sebut, tak tahulah itu jangka pendek ke jangka panjang, wallahu a'lam. Tapi saya rasa high SOE itu hanyalah merupakan batu lompatan untuk kita pergi kepada satu jalan, satu pencapaian yang lebih jauh daripada itu. Ya, supaya dengan itu kita dapat laksanakan sungguh-sungguh rancangan jangka panjang kita. Jadi kena ada jangka panjang macam Amazon buat. Lepas itu saya rasa kita kena kekal atau stick kepada perkara yang telah terbukti mendatangkan faedah. Yang telah terbukti mendatangkan faedah. Bukan melompat daripada satu perkara baru kepada satu perkara baru, terutamanya kerana kita nak ikut trend ataupun kerana nak memenuhi permintaan atasan. Jadi saya bimbang takut kita hanya menjalankan kerja yang rutin. Orang atas nak benda ni kita pun buat. Orang atas nak benda ni kita pun buat. Oh nampak trend ni sekarang makasih syariah kita pun buat. Oh sekarang ni trend apa-apa lagi kita pun ikut. Kita tak mahu begitu ya. Jadi kita kena stick, kita kena tengok balik apa yang telah kita lakukan, apa yang telah terbukti mendatangkan faedah. Apa yang telah terbukti mendatangkan faedah, kita teruskan itu. Kita buat perkara yang baru kalau sekiranya kita ada benar-benar pemikiran-pemikiran yang baru. Ini yang keempat, kita perlu juga meneroka keedah dan pemikiran-pemikiran baru yang memanfaatkan secara inovatif. Jadi kita tak ikut trend, kita kena buat, kita panggil selalu kita buat, kalau USM dulu business unusual kita katakan, ataupun out of the box, kan gitu kan. Kita buat perkara-perkara yang melibatkan reverse psychology misalnya, reverse psychology.
Supaya dengan itu ada perkara baru yang kita boleh lakukan, insya-Allah, dan boleh kemukakan kepada masyarakat. Itu habis tapak flywheel kita. Yang kedua, flywheel kita ni mardatilah. Macam mana nak buat mardatilah ni kan? Ini juga kita kena usahakan sungguh-sungguh dengan momentum yang konsisten. Kalau kita nak ambil contoh Amazon, apa yang dia buat? Jeff Bezos ni, dia dah ada tapak yang kukuh tadi. Kemudian dia mengukuhkan flywheel dia itu dengan memperkembangkan aktiviti dia. Memperkembangkan aktiviti dia. Dia bermula dengan retailing. Dia jual barang-barang, terutamanya buku dulu. Kemudian dia jual barang-barang lain. Tetapi dia tak berhenti kat situ. Dia terus berkembang. Dia terus berkembang dengan membuat cloud computing misalnya. Dia buat cloud computing. Kemudian dia buat media. Kemudian dia buat consumer electronics. Kemudian dia melibatkan diri dalam finance. Kemudian dalam healthcare. Kemudian dalam advertising. So dari masa ke satu masa, dia sentiasa terlibat ataupun masuk ke dalam bidang-bidang yang sebelum ini belum dia teroka ataupun belum dia terlibat. Bayangkan dulu kalau buku, kita nak cari buku apa pun, kita tekan Amazon, cari dekat Amazon ada. Sama ada buku baru, tajuk itu, ataupun buku yang dijual secara second hand, ataupun apa saja. Tapi selepas itu dia jual barang-barang. Macam-macam barang dia buat. Jadi dia dari satu waktu kepada satu waktu, sentiasa ada venture yang baru yang dibuat. Daripada retailing kepada cloud computing, kepada media, kepada consumer electronics, kepada finance, kepada healthcare, kepada advertising dan sebagainya. Jadi kalau kita nak ambil istilah macam mana ya, kalau kita apa yang kita nak buat, saya rasa kita juga kena perkembangkan aktiviti kita. Bukan hanya terikat dengan aktiviti rutin kita. Apa aktiviti rutin kita? Aktiviti rutin kita mengajar, menyelidik, menerbit, memberi khidmat. Itu 4 benda yang asas yang perlu dibuat oleh seseorang pensyarah itu ya. Jadi itu kita terus buat. Tetapi jangan berhenti setakat itu saja. Kita kena berpindah ataupun melakukan aktiviti yang lebih besar daripada itu. Mungkin ada yang tanya, apa lagi nak buat ya? Yang kita belum buat di staff consultancy. Sangat kurang consultancy. Sedangkan dalam kenaikan pangkat, kenaikan grade, consultancy sangat penting. Bukan saja dalam negeri, tetapi juga di luar negara. Consultancy di luar negara. Ya. Kemudian training, kita belum buat lagi. Buatlah sekali-sekala, kemudian berhenti. Program-program praktikal hands-on dalam bidang masing-masing misalnya. Dalam kepakaran masing-masing. Itu pun belum ada program-program. Mesti ingat kalau nak kenaikan grade, ada soalan yang ditanya, apa program akademik yang engkau lakukan, yang anda lakukan? Sebab itu mempamerkan kepimpinan ya. Ataupun membina unit, institusi-institusi yang tersendiri mengikut pakar kita masing-masing. Jadi kalau kita tengok masing-masing ini, saya dah bagi tugas ataupun dah bagikan masing-masing bidang-bidang kepakaran masing-masing ya. Kita ada 5 kluster, 6 kluster itu ya. Setakat ini dalam setiap kluster tak nampak muncul lagi apa program yang boleh kata inilah program pembangunan masyarakat Islam. Inilah program aset Islam. Inilah program apa lagi ya, kita ada ekonomi politik Islam. Inilah program institusi, pengurusan institusi. Inilah program Islamic Service Management. Belum ada. Tapi mesti ingatlah sekarang ini universiti mahu supaya masing-masing ini bukan hanya menumpukan kepada penerbitan, tetapi juga kepada kepimpinan, dan kepimpinan itu boleh ditunjuk dengan membina program dalam bidang masing-masing. Program itu mungkin dalam berbagai bentuk lah ya. Ataupun membina unit dan institusi tersendiri. Sebab dia nak tengok kepimpinan kita. Jadi dalam interview kadang-kadang mungkin kita punya markah tinggi dalam penerbitan. Ini juga daripada pengalaman saya bila dalam penilaian untuk kenaikan pangkat ini, kita nampak ramai orang tumpukan kepada penyelidikan, kepada katalah contoh penerbitan. Itu yang pertama.
banyak penerbitan, alhamdulillah, penerbitan itu pula banyak di jurnal antarabangsa. Sedangkan dalam ruang untuk kenaikan pangkat itu, dia ada ruang untuk jurnal nasional, aktiviti kita di peringkat nasional. Tapi oleh kerana kita digembar-gemburkan bahawa kita perlu menjadi orang antarabangsa, ramai orang yang tumpu kepada antarabangsa, markah untuk nasional dia jadi sedikit saja. Jadi kita kena tengok juga itu ya. Tetapi kalau sekiranya dia nasional pun ada, international pun ada, tapi tengok itu untuk diri dia saja. Program dia tak bina, ya, dan dia tak pamerkan leadership dia, dan dengan sendirinya ada kemungkinan walaupun markah secara kuantitatif dalam penerbitan itu tinggi, tetapi kerana tidak ada unsur-unsur kepimpinan yang ditunjukkan, maka mereka tidak akan boleh naik pangkat. Tak akan boleh naik pangkat. Jadi sebab itulah saya fikir-fikir jugalah kalau dalam kalangan kita bila nak interview untuk kenaikan pangkat tu, kalau boleh sembang-sembang dengan saya ke, mungkin dapatlah bantu sedikit sebanyak kan untuk melihat apa sebenarnya yang dikehendaki oleh universiti. Jadi kita di STF ni bab kepimpinan ni, cuba tengoklah masing-masing nilai diri masing-masing dah ada kepimpinan ke tak ya. Ada kepimpinan ke tak. Saya nampak kerja rutin sajalah. Dalam mengajar alhamdulillah sangat bagus. Ini saya baru bincang dengan Dr. Syahir. Untuk kalau dulu kita diminta untuk mengajar daripada undergraduate kan. Tapi kepimpinan universiti yang baru ni, dalam perbincangan-perbincangan kita nampaknya yang paling penting sekali ialah untuk membina talent kepimpinan itu. Talent kepimpinan itu. Mengajar boleh mengajar dan tidak semestinya mengajar daripada undergraduate. Jadi orang-orang kita kalau boleh dilepaskan daripada mengajar undergraduate di pusat-pusat pengajian lain dan menumpukan waktu itu untuk membina talent kepimpinan, sehingga itu sangat bagus. Sebab dalam penilaian nanti mereka pengajaran yang basic ni kan, pengajaran, penerbitan, servis dan sebagainya itu sebagai asas, itu tugas hakiki. Bila dah ada, itu dah cukup. Ya. Jadi kalau boleh kawan-kawan kita, saya nampak kawan-kawan kita yang terlibat dengan undergraduate di pusat-pusat pengajian lain itu agak berat juga masa yang dia ambil, tenaga yang dia ambil kan. Jadi kalau boleh itu boleh diriliskan dan boleh tumpukan waktu dan tenaga itu untuk membina talent kepimpinan, sehingga itu lebih bagus dan insya-Allah momentum kita akan akan lestari insya-Allah. Malah akan naik dan berpusing, flywheel kita akan berpusing dengan lebih ini. Jadi terserahlah kepada Dr. Syahir bagaimana menarik para pensyarah ini daripada PTJ lain itu secara berhikmah, secara bijaksana supaya perhubungan kita tidak terjejas ya. Persahabatan kita dengan PTJ itu tidak tercacat gitu ya. So insya-Allah barangkali itu satu perkara yang ini. Jadi untuk membina kepimpinan itu, setiap pensyarah STF kena rajin berfikir, kena ikut isu semasa, ya, dan kena rajin berfikir. Bila ada isu semasa, kita kena fikir, kenapa benda ni begini, kenapa ini dalam bidang kita, dalam perspektif kita, kenapa benda ni, kenapa begini ya. Dan dengan itu dia boleh melonjakkan daya kepimpinan kita masing-masing. Saya cuba test jugalah dengan beberapa pensyarah kita. Saya tanya isu semasa, tahu tak? Ada orang tak tahu pun. Sedangkan orang banyak berbincang dengan pelbagai perkara yang hangat-hangat yang diperbincangkan. Macam sekarang ini dalam tourism misalnya, barangkali Dr. Azrin pun sedar kan, isu bah kuti ke apa tu. Bah tusuk ke apa kan. Dr. Azrin tahu tu. Mungkin Dr. Azrin dalam bidang warisan ini ada kan. Soalan itu berbincang di parlimen dengan hebat dan untuk jadikan makanan yang dikatakan mengandungi tulang khizir itu dijadikan untuk dijadikan makanan warasan dan sebagainya. Pada ekonomi politik boleh lihat tentang isu itu ya. Apakah dia meningkatkan pelancongan ataupun menjejaskan politik, sokongan politik terhadap kerajaan madani.
ataupun meningkatkan sokongan, wallahualam. Macam-macam kita boleh tengok. Yang pentingnya setiap isu kita kena ikut. Saya paling tidak tengok berita, paling tengoklah podcast yang mana-mana. Yang sentiasa kalau kita tengok sekarang ni podcast apa ni keluar sekejap itu dia banyak cover almost semua isu yang berlaku di Malaysia dia cover. Juga isu yang berlaku di luar negara juga dia cover. Jadi untuk rekasan kita boleh tengok tu saja. Cuma kadang-kadang dia sejam, 2 jam itu panjanglah sikit. Jadi apabila kalau anak dah tidur ke apa semua, bolehlah tengok atau bila letih-letih buat kerja yang biasa, bolehlah tengok sekejap, tengok supaya kita dapat melihat apa yang ini. Kemudian selain daripada itu, kita nampak teras Amazon ini untuk menguatkan flywheel ya, ialah artificial intelligence. Artificial intelligence. AI ya, ada dua benda. Satu artificial intelligence, yang kedua ialah big data. Big data. Jadi ini yang ni Amazon tekan sungguh-sungguh sehingga Amazon mengambil berpuluh ribu pekerja dia. Daripada berpuluh ribu pekerja itu, kebanyakannya ialah data scientist ataupun engineers ataupun programmers. Sebab dia nak cipta artificial intelligence dia sendiri. Dia nak cipta big data dia sendiri. Sebab itu dia employ pekerja-pekerja dia, data scientist, engineers, programmers dan sebagainya untuk capture segala data-data, terutamanya data-data berkenaan dengan pelanggan dia. Berkenaan dengan pelanggan dia. Sedangkan dalam syarikat-syarikat lain, dia menumpang pekerja daripada syarikat lain. Terutamanya syarikat artificial intelligence ke, syarikat big data. Contohlah katalah ada syarikat A, dia nak big data ke nak artificial intelligence, dia belilah daripada syarikat lain. Beli daripada syarikat lain, kawan tu jual, dia penggunalah software itu. Tapi Amazon tak. Amazon orang-orang dia sendiri, saintis-saintis dia sendiri mencipta itu. Hingga akhirnya dengan big data dan juga artificial intelligence itu, dia memang membina algorithms. Membina algorithms yang mempamerkan kecenderungan pelanggan terhadap sesuatu produk. Terhadap sesuatu produk ya. Baru ni kita bincang dengan Dr. Z, dia komplain kepada kita. Dr. Z kata dalam handphone dia selalu keluar benda-benda yang dia tak minat pun untuk tahu. Jadi Dr. Azrin Hamiza explain lah. Benda tu sebab algoritma. Kalau kita tengok, Dr. Azrin kata kalau beli baju kebaya, sekali kita tengok, nanti dia akan datang je. Dalam Facebook kita, dia akan datang lah, baju kurung kan. Itu algoritma. Sebab dia secara automatik. Sama juga kalau sekiranya kita berminat dengan buku misalnya. Nanti dia akan datanglah buku. Kalau berminat dengan perkara negatif, itulah dia datang juga. Dia datang juga. Saya satu-satu peringkat, saya minat dengan ini, dengan dia panggil apa? Camper van kan? Camper van. Van, dia olah balik jadi macam rumah itu kan. Boleh buat berjalan, musafir. Sampai sekarang, dia duduk main lagi camper van macam-macam daripada seluruh dunia. Ya, tapi saya minatlah tengok ni cantik, tapi nak beli tak mampu lah kan. Mahal juga tapi cantik seronok. Satu lagi tiny house. Tiny house rumah kecil tapi cukuplah dengan peralatan dia. Bagaimana dia menggunakan ruang yang kecil tetapi selesa dan menarik perhatian. Itu dia duduk marilah tiny house. Mari macam-macam tiny house. Tapi saya minatlah duduk saya saja santai-santai tengok design dia macam ni. Nak buat tak mampu. Tengok ya. Jadi begitulah Amazon ni dia gunakan AI itu membina algoritma dan dengan itu algoritma itu dapat capture minat ataupun kecenderungan pelanggan dia. Bila minat itu dengan sendirinya dia boleh keluarkan produk misalnya dia keluarkan produk bateri. Rupanya ramai orang suka beli bateri. Sebab bateri yang kecil-kecil tu kan. Rupanya itu. Dan saya dengar podcast Maidin itu, yang dia punya ketua pengarah dia, siapa tu, Syed Amir tu. Dia kata, dia pesan, jangan beli barang-barang yang ada dekat kaunter kita nak bayar tu. Kita nak bayar tu kan.
Sebab kat situ tu biasanya harga dia mahal. Misalnya contoh, kita bawa anak pergi shopping, nak keluar tu sambil saya minta nak kata, mak ni ada coklat lah. Ada coklat ni nak tu. Kita kata, tak apalah ambil satu beli coklat. Dan biasanya tu coklat itu lebih mahal daripada tempat lain. Sama dengan bateri. Jadi, bateri itu mahal sebenarnya kan. Dan bateri yang dominan, yang menguasai market ialah Eveready dengan Duracell kan. Pernah tengok Eveready dengan Duracell. Mana-mana ada. Tapi apabila Amazon melihat bahawa bateri ini menjadi kegemaran pelanggan, dia produce satu produk bateri yang baru yang dinamakan Amazon Basics. Dinamakan Amazon Basics yang boleh dijual dengan lebih murah daripada Eveready dan juga Duracell. Dan orang beli secara online. Dan ini sangat ini kan. Malah dia menawarkan dengan harga yang lebih murah. Dan kalau kita lihat dalam tahun 2018 Amazon ada 600 juta produk. Sama ada produk dia sendiri ataupun produk yang di vendor oleh pengeluar-pengeluar daripada seluruh dunia. 600 juta produk dibuat. Jadi mungkin ada orang tanya ni, apa kena mengena Amazon punya bisnes dengan ISTF? Saya rasa ada kena mengena. Sebab kita kena tanya kita, apakah kita sudah ada produk sendiri? Tapi sebelum dari itu kita kena adalah, apakah kita ada satu kaedah untuk trace kecenderungan pelanggan kita. Kalau kecenderungan pelajar, misalnya contoh kita nak attract pelajar ramai. Apakah kita ada big data berkaitan dengan pelajar, potential students kita, ataupun collaborators kita, ataupun penjana, orang yang memberi dana kepada kita. Ini semua kita belum ada kan? Kita tak ada. Tapi kalau kita ada background, ada big data berkenaan dengan potential students kita, berkenaan dengan potential collaborators kita, berkenaan dengan orang yang memberi duit kepada kita. Apa orang panggil kan sponsors, orang yang sponsor dunia. Kita kena ada itu semua maklumat seminggu. Setakat ni kita tak ada. Jadi kita kena ada. Dengan itu nanti kita akan boleh bina produk kita sendiri. Kita boleh bina produk kita sendiri, termasuk produk-produk yang kita boleh bersaing dengan produk yang dilahirkan oleh institusi pendidikan yang lain. Kalau sekarang ni alhamdulillah lah kita ada produk kita sendiri, pengurusan pembangunan masyarakat Islam dengan komponen-komponen yang kita ada 656 komponen itu baru. Daripada masa yang sama ada kemungkinan juga ada produk lain yang diinikan oleh institusi lain, tapi kita nak jual dengan lebih murah ataupun lebih unik daripada apa yang dibuat oleh orang lain. Itu juga kita kena buat. Macam tadilah bateri Duracell dengan bateri Amazon Basics tadi kan. Jadi kita kena ada itu. Misalnya contoh kita boleh bina model mengurus kemiskinan secara Islam. Bukan secara teori, tapi secara probably model, secara kita panggil modul ke, yang boleh dilaksanakan oleh sesuatu negeri, sesuatu kumpulan, sesuatu NGO yang boleh kita jual. Bukan jual lah, kita boleh pergi, kita boleh ini kan. Dan kalau kita ada big data berkaitan dengan collaborators ataupun sponsor kita, apa kemahuan dia, kecenderungan mereka dan juga industri yang ada kaitan dengan kita, maka dengan sendiri kita boleh membina model-model, modul-modul untuk mereka. Begitu juga dengan model matlamat pembangunan zakat misalnya. Yang ini kita sedang diusahakan insya-Allah bersama dengan Lembaga Zakat Selangor, Dr. Wan, Dr. Zizah dan saya sedang usahakan ini insya-Allah. Salah satu yang boleh kita teroka model pembangunan wakaf yang definitely sekarang ini macam-macam model pembangunan wakaf. Tapi mungkin kita nak kemukakan satu model yang baru. Antara yang boleh kita fikirkan pembangunan zakah dan juga pembangunan wakaf ini yang tak ada yang mission dan missionnya ialah pembangunan insaniah. So sepatutnya mereka kita kena lahirkan satu model yang pergi a step beyond daripada apa yang dilakukan oleh orang lain. Dan ini kita telah cuba buat dekat masa Sungai Nibong. Alhamdulillah to some extent kita dah berjaya. Dan dalam keadaan ini kalau kita menceritakan kepada orang, kita boleh ceritakan pencapaian kita,
Tetapi pada masa yang sama jangan juga falsafah kita tu. Sebab kalau pencapaian cara kita buat tu mungkin sama dengan orang lain. Tapi yang berbezanya ialah falsafah kita. Persoalan sab budaya, persoalan daripada membina tapak flywheel iman dan taqwa itu. Dan begitulah seterusnya. Jadi yang tu kena highlight. Barulah kita pergi kepada benda-benda teknikal yang detail itu insya-Allah. Mungkin juga kita nak bina satu ataupun formulasi SDGs berteraskan Islam. Yang ni saya cuba fikirkan kalau Allah izinkan nanti insya-Allah ucap utama saya di KAIB di Brunei nanti benda ni yang saya akan cakapkan. SDG 18. Kalau kita tengok sekarang ni negara Islam tak berusaha untuk membina SDGs ini walaupun mereka diwajibkan untuk melaksanakan itu oleh United Nations, tapi mereka tak adjust. Ya, mengikut negara Islam, tak ada. Semua ikut sajalah. Malah Islam mengikut acuan SDGs. Ini berbeza dengan Kemboja. Kemboja, dia localizekan SDGs dia dengan membina apa yang dipanggil SDGs dia adalah tempatan untuk ERW, mine, sebab dia lepas perang, dia nak bersihkan dia punya bom-bom yang tertanam. So itu menjadi fokus kepada SDGs mereka. Dan ini nanti insya-Allah kita boleh buat formulasi SDGs berteraskan Islam dan sebagainya. Banyak benda yang kita boleh fikirkan, yang kita boleh pergi beyond step, beyond a step beyond apa yang rutin yang kita kerjakan itu. Kemudian kita tengoklah pula bagaimana Istef boleh jual produk-produk orang lain yang sesuai dengan kita, dengan pemikiran dan perjuangan Istef. Bisa contoh kontur datang, dia nak buat human resource di universiti mereka. Dan kalau kita tengok, dia punya pemikiran sama dengan kita. Maknanya dia tak mau akomodatif. Dia berbentuk non-akomodatif. Dan Alhamdulillah ini Dr. Syukri dengan Profesor Madya Dr. Syukri dengan Profesor Madya Dr. Skena sedang berurusan dengan mereka ini. Dan oleh kerana mereka itu, apa yang mereka perjuangkan, yang mereka buat di Gontor itu agak sesuai dengan pemikiran dan juga dengan kaedah kita. Ini kita boleh jual bersama. Jadi tidak semestinya kita jual produk yang kita saja macam tadilah, macam Amazon tadi, dia ada produk dia sendiri. Tapi pada masa yang sama, dia juga ambil produk-produk orang lain untuk dijual. Tapi definitely untuk keuntungan. Tapi kita ini untuk perjuangan kita. Untuk perjuangan kita mencari redha Allah dan juga untuk meruntuhkan pemikiran pembangunan Western ethnocentric itu. Ya. Jadi untuk ini, kita kena kumpul banyak data. Kita tahulah kalau misalnya ada orang yang berminat untuk misalnya tubuhkan kumpulan. Satu kumpulan mencari data-data berkenaan dengan potential students kita. Sekarang ni student kita nak cari student kita edarkan pamphlet saja kan. Tapi kita tak tahu latar belakang mereka, tak tahu. Yang ni barangkali kita boleh belajar daripada PIPA, Datuk Musa ya. Bagaimana beliau mencari, mengenal pasti dia punya clients, terutamanya dalam kalangan pegawai-pegawai tinggi kerajaan, dan selepas itu mendapati bahawa memang ada bajet untuk training mereka ini. Maka Datuk Musa bersama teman-teman yang melalui PIPA itu membina kursus-kursus, dan dilihat bahawa kalau buat kursus di dalam negeri mungkin agak boring, jadi dia bawa keluar. Bila keluar ini, dia cari partner di Jepun, di UK, di Indonesia, ya, dan pegawai kerajaan bila pergi kursus di luar negara, itu mungkin boleh memberangsangkan lagi dia punya momentum ya, maka dilakukan itu. Dan kita dapati bahawa PIPA sangat berjaya dalam membuatkan dan juga memberi produk-produk kepada ini. Jadi kita boleh belajar daripada itu dan alhamdulillah sangat cantik. Tapi dia ada data lah, dia ada big data. Jadi ada kemungkinan kalau kita nak kuatkan momentum ISTEF sekarang ini, kita kena fikir katalah mungkin ada satu kumpulan yang mengkaji big data ya, berkenaan dengan potential students kita, big data berkenaan dengan collaborators kita, big data berkenaan dengan potential sponsors kita, big data berkenaan dengan apa-apa lagi lah. Tapi kalau cukup 3 itu pun kita nampak alhamdulillah dah agak ini ya. Jadi
kita mungkin ada big data untuk saya even kita perlu ada juga big data berkenaan dengan atasan universiti kita tentang kementerian kita. Kan? Kadang-kadang kita terima arahan saja atasan universiti kata-kata begini kan. Tapi kita perlu buat kajian juga apa sebenarnya kecenderungan KPT kita, kecenderungan universiti kita. Kadang-kadang dari satu pemimpin kepada satu pemimpin dia berbeza-beza itu. Kena ada itu. Lepas tu kecenderungan pelajar kita, kecenderungan pelanggan konsultansi kita, kecenderungan collaborator kita, malah kecenderungan competitors kita, pesaing-pesaing kita. Walaupun kita selalu sebut kan, no competition kan, kita tak mau bertanding. Tetapi dalam dunia sebenar itu, kita tak boleh lepas lagi lah secara total daripada pesaing-pesaing kita itu. Ya. Jadi begitulah. Dan persoalannya bagaimana kita nak buat itu? Apakah perlu guna artificial intelligence? Ini banyak ada benda yang boleh buat dengan menggunakan big data. Terpulanglah serahlah kepada pengarah, timbalan pengarah, para pensyarah istiaf untuk bincangkan. Jadi saya ingat sekarang ini dah sampai masa untuk kita bergerak, ya, membuatkan momentum kita lebih laju, flywheel kita berpusing dengan lebih laju daripada apa yang saya buat sebelum daripada ini. Sebab yang saya buat dulu itu hanyalah untuk membina istiaf saja. Tapi sekarang istiaf dah ada. Jadi tugas tuan-tuan semua, ya, warga istiaf semua ialah untuk melajukan momentum flywheel istiaf itu supaya bergerak dengan lebih jauh. Bukan duduk takat saja. Tapi kalau kita observe sekarang ini, yang saya buat dulu pun dah terhakis. Jadi sekarang kita kena gerakkan balik, ya, berpusing flywheel kita dengan lebih laju lagi insya-Allah. Jadi kesimpulannya, minta maaf hari ini panjanglah sikit Dr. Azrin. Mungkin nak share perkongsian hasil daripada observation dan sebagainya ini, jadi nak luahkan perasaan. Jadi ini, dan jangan risau ya, sebab saya akan bantu setakat mana yang saya boleh bantu insya-Allah. Kalau baru ni nak Chancellor panggil Profesor Emeritus, dan beliau minta supaya Profesor Emeritus jangan duduk saya saja bagi kurnia Profesor Emeritus tapi tak ada hubungan dengan universiti dah. Sepatutnya mereka semua ni kena contribute, kena sumbang kepakaran masing-masing. Cuma ada Profesor Emeritus mengatakan ada sebahagian PTJ itu tak kisah tentang mereka. Tak kisah. Sebab orang muda-muda yang bila mereka pergi kat PTJ pun orang tak kenal dah. Jadi orang tak kisah. Tapi saya beritahu, saya dengan istiaf tak ada masalah. Sebab orang istiaf menganggap saya seolah-olah macam saya masih bekerja di istiaf. Dan segala aktiviti istiaf itu, mana yang boleh saya masuk, dijemput untuk saya masuk. Jadi Alhamdulillah, saya rasa untuk ini juga saya bersedia untuk sumbang setakat mana yang saya mampu insya-Allah, ya. Jadi untuk lestarikan momentum istiaf ini, maka kita kena rentas kerja-kerja rutin yang ada sekarang untuk membuat kerja-kerja yang lebih inovatif insya-Allah, dan tapak flywheel kita itu kena kita perkukuhkan. Intipati flywheel kita kena bersifat inovatif, dan warga istiaf kena ikuti perkembangan isu-isu semasa. Ini sangat penting, ya, untuk kita mendapat data-data berkenaan dengan kecenderungan apa yang saya sebutkan tadi, collaborators kita, sponsors kita dan sebagainya itu, dan juga daripada antarabangsa kita kena ikut, dan jangan malas berfikir. Sebagai pensyarah, sebagai intelektual, kita kena rajin berfikir. Kena rajin berfikir dan membaca. Dari satu masa ke satu masa kena membaca, ya. Jadi kalau tak boleh baca satu buku dari page ke page pun tak apa. Tengok apa yang macam saya baca Bezonomics ni. Bukan baca page to page. Saya cuma cari poin-poin yang penting saja. Jadi kita boleh siapkan dalam masa yang singkat. Kita belek, kita dah tahu, oh ini dah biasa. Mana yang tak biasa ini? Itu kita catat. Dan dalam handphone saya, mana bila saya baca buku, saya catatkan nota-nota. Poin-poin yang penting yang ada dalam buku itu untuk kita gunakan bila perlu, dan pada masa yang sama juga untuk kita tidak lupa. Saya ingat ada satu hadis yang menasihat kita. Dalam yang Selasa kan yang disebut bahawa kita bukan hanya membaca, mendengar, tetapi kena mencatatkan apa yang kita dengar dan kita baca itu untuk kita terus mengingatinya, ya.
So, gitulah, kena rajin berfikir dari satu masa ke satu masa dan kena fikir jangka masa panjang. Jangan short term saja. Kena fikir jangka masa panjang, ya. Begitu. So, sekian saja. Minta maaf hari ini sangat panjang. Moga-moga tidak membosankan dan dapat kita ambil ini untuk kita bincangkan secara lebih detail supaya dapat kita amalkan ataupun kita praktikkan ataupun kita mengambil langkah-langkah untuk kita buat di ISTEF. Kalaupun tidak semua, kita mulakan dengan sedikit-sedikit dulu supaya dengan itu insya-Allah momentum ISTEF bukan saja lestari tetapi laju insya-Allah. Sekian, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.